Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana sebagaimana rakan-rakan yang lain diberi peluang untuk mengambil kesempatan menggulung atas apa yang telah kita perbincangkan di dalam Dewan Yang Mulia selama ini. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan Datuk Speaker dan Urustia yang telah berjaya untuk mengadakan persidangan ini, seterusnya menyila ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi merasmikan persidangan Dewan ini. Dengan keberangkatan ke bawah duli tuanku adalah bukti bahawasanya kesungguhan dan keprihatinan tuanku kepada negeri Pahang Darul Makmur dan persidangan ini demi kebajikan dan kemakmuran negeri Pahang Darul Makmur jua. Dan sesungguhnya dengan perasmian itu juga sebenarnya ke bawah duli tuanku boleh sahaja berangkat di istana dan diadakan secara maya, tetapi tuanku sendiri berangkat dan memberi sokongan kepada kita semua bagi memberi semangat untuk memastikan negeri Pahang terus maju dan makmur. Menjunjung kasih ke sisi ke bawah duli tuanku. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, dengan ringkasnya, saya bersyukur ke hadrat ilahi di atas kesungguhan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang di dalam meneraju kerajaan negeri. Maka saya juga bahagian daripada rakan-rakan yang lain bertanggungjawab di dalam portfolio agama dan pendidikan telah diberi peluang dan ruang untuk membawa pendidikan dan agama di negeri Pahang ini dengan sebaik-baiknya. Banyak di dalam soal pendidikan dan agama peruntukan telah diberikan bagi memastikan warga-warga didik di sekolah-sekolah agama, kafah, takmir, masjid dan sebagainya dilaksanakan programnya dengan sebaik mungkin. Tapi apakan daya di suasana pandemik COVID-19 sebagaimana di dalam agensi-agensi yang lain menghadapi kekangan-kekangan tertentu, maka Jabatan Agama juga, sekolah-sekolah di negeri Pahang juga turut terlibat secara serius untuk mengendalikan pentadbiran agama dan pendidikan sebagaimana norma biasa yang pernah kita alami satu ketika dulu. Namun itu tidak menjadikan jentera kita kecewa dan berputus asa. Mereka terus berdiri tegak untuk melaksanakan agenda kerajaan kita bagi memastikan pendidikan agama dan juga bagi memastikan pendidikan di sekolah-sekolah kebangsaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebab itulah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang telah meminta supaya semua mereka ini, kebajikan mereka ini dapat dikenapastikan sehingga jutaan ringgit telah dibelanjakan. InsyaAllah saya akan pastikan jumlah-jumlah itu akan diagihkan kepada rakan-rakan ADUN untuk dimaklumkan belanja-belanja yang telah diluluskan di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun di dalam Dewan Yang Mulia ini di dalam pembentangan bajet Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bagi meringkaskan ucapan saya. Namun demikian, ada beberapa persoalan yang dikemukakan oleh rakan ADUN di dalam Dewan ini bagi menanyakan seumpamanya dari Bilot yang menanyakan tentang tidakkah kerajaan negeri bercadang untuk membantu mangsa-mangsa COVID-19 yang telah meninggal dunia akibat daripada berlakunya penularan kuman itu kepada pesakit. Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, belum lagi soalan ini dikemukakan, maka Yang Amat Berhormat telah mengenalkan tabung itu dengan sokongan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Mangsa-mangsa yang mati akibat penularan COVID-19 ini bolehlah menuntut bayarannya daripada kerajaan negeri Pahang, insya-Allah dengan jumlah-jumlah yang ditetapkan. Tidaklah dapat nak menyediakan keranda berlarik emas, Datuk Seri, tapi sedikit kemudahan itu insya-Allah boleh diberikan kepada mereka yang terlibat. Datuk Seri Yang di-Pertua, begitu juga sahabat saya daripada Padang Tengku menanyakan tentang perkembangan dakwah orang asli. Alhamdulillah, agensi-agensi kerajaan kita, JAKWA, Majlis Agama Islam Pahang, Jabatan Agama Islam Pahang, pejabat daerah, BIPEN telah berganding bahu turun padang bagi
memastikan supaya perkara ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, saya insya-Allah sendiri bagi pihak Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang akan ke sana bagi memastikan apa yang disarankan oleh rakan saya daripada Padang Tengku supaya diadakan tempat operasi yang lebih agresif. Ini adalah satu pandangan yang baik dan saya akan membuat penelitian bersama dengan Jabatan Agama Islam Pahang untuk dibentangkan di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang seandainya sesuai dengan keupayaan kita dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang tidak pernah menolak perkara yang baik untuk kebaikan rakyat di negeri Pahang Darul Makmur. Datuk Seri Yang di-Pertua juga rakan daripada Semambu menanyakan tentang soal menunaikan solat Jumaat di masjid untuk dibenarkan kepada jamaah-jamaah. Saya terkenal kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani muslimin. Di dalam surah Fussilat ayat 33. Tahniah saya ucapkan rakan saya daripada Semambu. Alangkah baiknya sebaik-baik seruan itu yang dipanggil oleh seseorang itu mengajak orang membuat baik dan beramal soleh dan sedang dia menyatakan saya nak masuk Islam. Ini orang yang terbaik, orang yang terpuji. Alhamdulillah, sebelum persoalan ini dikemukakan, kerajaan negeri telah membuka masjid-masjid mendahului negeri-negeri lain untuk membenarkan mereka beribadat, menunaikan Jumaat dan menunaikan fardu. Tetapi oleh kerana penularan COVID-19 masih lagi melanda negara kita bahkan dunia, termasuklah negeri kita Pahang Darul Makmur, terpaksalah task force, pihak yang berwajib yang memerhati tentang perkembangan COVID ini menentukan SOP supaya janganlah masjid juga jadi tempat penularan. Dalam pada itu ada juga beberapa buah masjid yang terlibat, maka terpaksa penguatkuasaan dilaksanakan di masjid-masjid berkenaan. Alhamdulillah, kita dapat laksanakan solat dan ibadat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih di atas kecaknaan rakan saya daripada Semambu tentang soal menunaikan ibadat solat Jumaat ini. Datuk Seri Yang di-Pertua juga soalan daripada Ketari mengenai keupayaan anak-anak kita di peringkat tadika untuk menguasai penulisan, pembacaan yang lemah. Adakah ini tidak ada data-data yang dibuat oleh pihak JPM, Jabatan Pendidikan dan pihak-pihak yang berwajib dan berkenaan tentang penguasaan mereka di dalam membaca dan menulis. Sebenarnya Datuk Seri Yang di-Pertua, tidaklah kita nafikan mungkin kerana kegagalan mereka mendapatkan bekalan internet yang lemah, tetapi tidak itu sebenarnya 100%. Kerana ramai di kalangan anak-anak kita yang berjaya menulis, berjaya membaca setelah mereka mengambil pendidikan melalui internet. Ada video-videonya daripada anak-anak kita yang belajar. Saya nak tayang pun waktu ini, maknanya jadi panjang pula nanti. Kalau ada minat nak ke video tu, nanti kita boleh beri juga. Tetapi sebenarnya, selain daripada penguasaan dan pembekalan internet yang lemah, sebenarnya ada di kalangan ibu bapa kita juga dan anak-anak kita itu sendiri lemah menggunakan peralatan moden dan akhirnya mereka gagal. Dan mereka sendiri tidak mendaftar, tidak mengikuti kelas-kelas itu secara konsisten dan istiqamah. Akhirnya mereka juga gagal. Itulah beberapa persoalan yang dikemukakan kepada saya dan insya-Allah jika ada lagi kelonggaran, kekurangan daripada apa yang dikemukakan, saya berusaha untuk menjawab secara bertulis. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mahu menyokong usaha yang telah diterima, yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan disokong oleh sahabat saya Yang Berhormat Datuk Seri Saka terhadap titah Kebawah-Duli Tuanku di dalam peresmian Dewan pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.